Okay, di mana bab 7 itu kita berhenti dekat soalan nombor 8. Jadi tanpa melengahkan masa, Yasmin ada? Yasmin dah masuk dah? Tadi nampak dah nama Yasmin tadi. Ada cikgu. Okay, Yasmin dia teruskan. Okay, soalan nombor 8. Dalam raja di sebelah, PQRS ialah sebuah trapezium dengan PQ selari dengan SR dan sudut PQR ialah 90 darjah. Koordinat bagi bucu R ialah 11,7. Persamaan PQ dan PS masing-masing ialah Y bersamaan 1/3X dan Y bersamaan 2X/5. Soalan A, dia minta cari koordinat P. Jadi buat persamaan serentak dapat 2x/5 persamaan 1/3x. So buat last kali dapatlah x persamaan dengan 15. Jadi kita nak cari y dia pula. Kita ambil je balik 1/3x tu, kalau nak ambil 2x/5 pun boleh. Kita masukkan x dia, so 1/3 dalam kurungan 3 dapat y1. Jadi P kita dapat 31. Lepas tu untuk soalan B dia minta persamaan QR dan SR. Jadi kan M1 darab M2 bersamaan dengan -1. Jadi MPQ, kecurunan PQ 1/3. Jadi kita buat 1/3 darab dengan MQR bersamaan dengan -1. Jadi MQR bersamaan dengan -1 darab 3 dapat -3. Jadi kita ambil formula Y untuk persamaan MX campur C. So Y dia kan 7. Kecurunan dia M -3, X dia 11 berkurungan tambah C. So jadi kita buat 7 campur 3 dapat C. So C 40. Jadi untuk persamaan QR kita dapat Y bersamaan -3X campur 40. Untuk persamaan SR, M1 bersamaan dengan M2 means that MPQ bersamaan dengan MQR. MPQ kan 1/3. So macam biasa kita ambil Y bersamaan MX campur C. Y dia 7, M dia 1/3, X dia 11. So kita dapat C dia 10/3. Jadi persamaan SR dia Y bersamaan dengan 1/3X campur 10/3. Tu untuk soalan C dia minta apa cikgu soalannya? Dia minta koordinat Q dan S. Okay, untuk Q kita ambil buat persamaan serentak. Kita dapat 1/3X bersamaan dengan -3X campur 40, ambil persamaan QR tu. Jadi kita dapat X kita 12. So kita ambil je Y bersamaan 1/3X tu, masukkan X dia 12. Dapatlah Y dia 4, jadi Q kita 12, 4. So kita nak cari S. S kita buat persamaan serentak. 2x/5 bersamaan 1/3 campur 10/3 tu daripada persamaan SR. Jadi buat X dapat 5, masukkan balik X tu dalam 2x/5 dapat 5 Y dia. Jadi S kita 5. Dan soalan D last sekali, luas PQRS buat kaedah Shulis. Jadi 1/2 modulus 31, 55, 11/7, 12/4. Lepas tu ambil balik 31 dan modulus. Jadi kita buat macam biasa, darab tambah tu. Dapat 1/2 modulus 106 tolak 156 modulus. Jadi last kali kita dapat 25 unit 2. Okay, thank you Yasmin. Jadi untuk soalan yang panjang ni dia ialah soalan-soalan favourite dalam SPM tau, dalam exam. Sebab dia ada banyak markah. Okay, jadi kamu kena pastikan semua maklumat yang dia bagi tu ada dalam gambar. Kamu dah transfer. Ada yang dah ditulis untuk kamu, ada yang kamu kena tulis sendiri. Okay, macam bucu R dah ada, dia dah tulis 11/7. Persamaan PQ dan PS pun dia dah nyatakan kat sini, PQ dengan PS. Cari koordinat P. Okay, bila nak cari koordinat, cuba tengok
koordinat tu berada pada titik persilangan ke tidak. Kalau dia berada pada titik persilangan, maksud titik persilangan tu maksudnya dua garisan ni dia bersilang, titik tu berada tang ni. Ni dia punya kaedah mesti persamaan serentak. Okey. Tak ada cara lain dah. Mesti persamaan serentak. Okey. Cara dia dapatkan kedua-dua persamaan garisan yang menyilang dekat titik tu. Jadi PS dah ada 2x tolak 5. And then PQ pun dah ada Y sama dengan 1/3x. Sebab itulah kat sini Yasmin buat persamaan serentak. Y dengan Y. Okay. And then dapatlah titik. Kemudian persamaan QR dan SR ni kena tengok. Okay. QR, okay, PQ kita ada dah persamaan. Yang mana kita tahu M dia, kecurunan dia 1/3. So kalau nak tahu kecurunan QR, mestilah dia bila darab dengan 1/3 dapat negatif 1. Okay. Dan bila dah dapat kecurunan, dia dapat kecurunan negatif 3. Now kita guna titik ni 11/7 ni untuk bina persamaan. Okay, selain Y sama dengan MX plus C, kita juga boleh guna Y tolak Y1 sama dengan M kurungan X tolak X1. Okay, itu cerita QR. SR. SR ni diselari dengan PQ. Ni. SR sama dengan PQ. Yasmin salah tulis kot ni. Kan Yasmin? Yasmin kata kat sini PQ kan. Okay, so cikgu ubah. PQ sama dengan SR. SR. So ini SR lah sebab kita nak cari persamaan SR. Okay. So dah ada kecerunan, guna saja mana-mana titik yang ada pada garisan SR. Okay, kat sini R ada titik 11/7, gunalah yang tu dapat. Okay. Kemudian soalan C, koordinat Q dan S. Okay, Q ni persilangan antara PQ dengan RQ. So buat persamaan serentak. S pula titik persilangan antara SR dengan PS. Buat persamaan serentak antara dua garisan tu. Okay, luas trapezium PQRS guna saja titik-titik tu buat shoelace. Cuma yang terakhir ni seterusnya tunjukkan bahawa luas segitiga PQR bahagi luas segitiga PRS sama dengan PQSR. Maksud PQ dengan SR ni jarak. Maksud dia jarak. So kita akan buat, tengok sama tak? Bila luas PQR bahagi dengan luas PRS sama tak dengan jawapan jarak PQ bahagi jarak SR. Okay, so okay, nak tahu luas PQR guna shoelace dapat 15. Buat nak cari luas PRS buat shoelace dapat 10. So bila kita bahagikan 15 per 10 dapat 3/2. Okay, jarak PQ pula kita akan dapat 3 set 10. Yang ni kalau tak mau tukar kepada set nak ambil set 90 pun tak ada masalah nah. Yang ni pun sama SR kita akan dapat set 40. Bahagikan kita akan dapat 3/2 juga. So sama, bila sama tertunjuk. Okay. Soalan seterusnya yang ke-9, Hadif. Ya, cikgu. Soalan 9, dia kata koordinat bagi bucu-bucu sebuah segitiga JKL ialah 2, 1, K 11,5 dan L 59. Titik P, HK berada dalam segitiga itu dengan keadaan semua seluas segitiga bagi JKP, segitiga KLP dan segitiga JLP adalah sama. Soalan A, dia suruh cari luas JKL. Gunalah apa ni? Formula cari luas tu 1/2 modulus, masukkan nilai dia 21, 11,5, 59, 21. Lepas tu darabkan dia akan dapat 1/2 modulus 10 tambah 99 tambah 5 tolak dengan 11 tambah 25 tambah 18. Jadi 1/2 modulus 60. Jadi jawapan akhir dia 30 unit kuasa 2. Lepas tu soalan B pula. Dia suruh cari luas. Dia suruh apa ni? Ungkapkan luas segitiga JKP dan KLP dalam sebutan H dan K. So sama lah guna apa ni? Guna rumus dia agak 1/2 modulus. Masukkan nilai dia 21, 11,5, HK 21. Dia akan jadi 1/2 modulus 10 tambah 11K tambah H tolak dengan 11 tambah 5H tambah 2K sama dengan 1/2 modulus 9K tolak 4H tolak 1. Jadi jawapan dia 9K tolak 4H tolak 1 per dengan 2. Tu luas KLP pula 1/2 modulus 11,5 59 HK 11,5. Lepas tu dia akan jadi 1/2 modulus 99 tambah 5K tambah 5H tolak dengan 25 tambah 9H tambah 11K. Dia akan jadi 1/2 modulus 74 tolak 6K tolak 4H.
Jadi jawapan Ahidah sama dengan 37 tolak 3K tolak 2H. Okay, lepas tu soalan C pula dia suruh cari koordinat P. Koordinat P, kalau cari koordinat P, mula-mula ambil balik yang luas JKP tadi tu 9K tolak 4H tolak 1 per 2 sama dengan 10. 10 tu sebab kan luas semua ni kan 30 tadi kita dapat. So kalau bahagi 3 dia akan jadi 10. Jadi sama dengan 10. Jadi kita memudahkan dia akan dapat 9K tolak 4H sama dengan 21. Jadi dapat persamaan pertama. Lepas tu persamaan kedua pula kita ambil daripada jawapan yang luas KLP tadi 37 tolak 3K tolak H sama dengan 10. Jadi kita pemudahkan dapat 3K tambah 2H sama 27. Lepas tu kena gunakan persamaan serentak. Macam ni saya guna kaedah pembuangan. Saya buang H, saya wujudkan persamaan ketiga. Yang persamaan 2 tu darab dengan 2 semua jadi akan jadi 6K tambah 4H sama dengan 54. Lepas tu 9K tolak 4H sama dengan 1 tambah dengan 6K tambah 4H sama dengan 54. So H tu akan hilang, dia akan jadi 15K sama dengan 75, K sama dengan 5. Lepas tu dah dapat nilai K, masukkan je lah dalam persamaan pertama tadi 9 in bracket 5 tolak 4H sama dengan 21. 45 tolak 4H sama dengan 21, 4H sama dengan 24, H sama dengan 6. Jadi titik P sama dengan 65. Lepas tu soalan D pula dia kata cari persamaan garis JP. Kalau cari persamaan kena ada kecurunan. First cari kecurunan dulu. Kecurunan JP sama dengan 5 tolak 1 per dengan 6 tolak 2. Ikut dia punya rumus. Dia akan jadi 1 sama dengan 1 kecurunan JP. Lepas tu masukkan dalam persamaan JP. Guna formula Y tolak Y1 sama dengan Y tolak Y1 sama dengan kecurunan in bracket X tolak X1. Tu masukkan nilai Y tolak 1, ambil yang koordinat J tu. Y tolak 1 sama dengan kecurunan, masuk ke kecurunan, M tu masuk ke kecurunan 1 in bracket X tolak dengan 2. Lepas tu pemudahkan dia akan jadi Y sama dengan X tolak 1 je punya persamaan. Okay, soalan E1. E1 dia kata jika JP dipanjangkan bertemu KL di Q, cari koordinat Q. Okay, ni cara ada dua cara sebenarnya. Cara pertama, mula-mula cari dulu kecurunan KL. 9 tolak 5 per dengan 5 tolak 11. Jadi pemudahkan semua akan jadi negatif 2 per 3. Lepas tu wujudkan persamaan KL, Y tolak 5. Y tolak 5 sama dengan letak kecurunan tadi, negatif 2 per 3. In bracket X tolak 11. Lepas tu pemudahkan akan jadi 3Y tolak 15 sama dengan negatif 2X tambah 22. Lepas tu persamaan pertama dapat 3Y tambah 2X sama dengan 37. Persamaan kedua pula Y tolak X sama dengan negatif 1. Lepas tu kalau nak hapuskan nilai nilai X, persamaan kedua tu darab dengan 2 semua dia akan jadi 2Y tolak 2X sama dengan negatif 2. Lepas tu ambil balik persamaan pertama tambah dengan persamaan ketiga, dia akan jadi 3Y tambah 2X sama dengan 37. 2Y tolak 2X sama dengan 2. Lepas tu kalau tambah, X akan hapus jadi 5Y sama dengan 35. Y sama dengan 7. Dapat nilai Y, masukkan dalam persamaan pertama tadi. 3 in bracket 7 tambah 2X sama dengan 37. 2X sama dengan 16, X sama dengan 8. Jadi koordinat dia Q sama dengan 87. Tapi satu lagi cara, kalau kita tahu kan bentuk dia kan semua luas dia semua sama. Kalau ditarik panjang P dekat LK tu, dia akan jadi automatik titik tengah. So kita carilah guna rumus titik tengah. Kalau cari guna rumus titik tengah, 11 tolak 5 per 2. Lepas tu 5 tolak 9 per 2. Dia akan dapat, bukan tolak, tambah 11 tambah 5 per 2. Lepas tu koma 5 tambah 9 per 2. Dia akan jadi sama agak 87. Lepas tu E2 pula, dia suruh cari nisbah KQ, nisbah QL. Macam ni, N in bracket 11 tambah M in bracket 5 per dengan M tambah L sama dengan 8. 11N tambah 5M sama dengan 8N tambah 8N. 3M tambah dengan 3N. M per N sama dengan 3 per 3 sama dengan 1 per 1. Jadi nisbah KQ, nisbah QL sama dengan 1 nisbah 1. Okay, thank you Hadif. Okay, penerangan panjang sebab soalan panjang. Okay, tapi soalan 9 ni dia macam menguji banyaklah konsep dalam tajuk.
Kalau kamu faham tajuk 9 ni apa yang hadis terang, insyaAllah maksudnya tajuk bab 7 ni kamu faham lah maksudnya, okay? Jadi tadi first kali soalan ni dia minta luas JKL. So JKL kita akan buat tulis. Okay. Dapatlah 30. JKL 30. Lepas tu ada maklumat dia kata keadaan semua luas bagi JKP, JKP, KLP, KLP dan JLP sama. Okay, sama. Lepas tu, ungkapkan luas JKP dan KLP dalam sebutan H dan K. Dia nak luas, so kena buat tulis. Tapi dalam sebutan H dan K sebab P kita ni kita tak tahu dia berapa. So kita guna sahaja H dan K. Tu yang Hadif buat dekat soalan B. So tinggal je lah jawapan dengan H dengan K tu sebab soalan nak jawapan dalam H dengan K. Lepas tu soalan C pula. Soalan C dia kata cari koordinat P. Okay, koordinat P kat sini. So kita menggunakan luas tadi. Dia kata 30 tapi bila bahagi sama ni bahagi 3. So luas yang melibatkan P ni dia akan jadi 10 lah. 1 yang 9K tolak 4H tolak 1 ni ialah dari luas JKP. Luas JKP ni sama dengan 10 dan luas KLP pun sama dengan 10. So persamaan yang kita dapat tu kita samakan dengan 10, yang ni pun samakan dengan 10. Jadi dapat dua persamaan, 9K tolak 4H sama dengan 21 dan satu lagi 6K tambah 4H sama dengan 54. Kaedah yang digunakan ialah kaedah penghapusan. Bukan pembuangan, penghapusan. Dapatlah K dengan H. Kemudian soalan tanya lagi, cari persamaan garis JP. JP, okay. Persamaan JP, kod mana pun nak buat persamaan kena ada kecerunan. So P dah dapat dah 65, guna tau. Guna nilai-nilai yang kita telah cari tu. Okay, so buatlah kecerunan, masukkanlah persamaan, selesai. Soalan E, di extend soalan, dia kata jika JP ni, mana JP? JP ni dipanjangkan ke KL. Allah, sengit pula dah. Dipanjangkan ke KL tu, bertemu KL di Q. Maksudnya sini ni titik yang dia bertemu tu di Q. Betul tak? Jika JP dipanjangkan bertemu KL di Q. Betul. Cari koordinat Q. So nak cari koordinat Q ni, cara yang Hadif tunjuk kat sini ialah guna persamaan serentak, iaitu dia cari persamaan KL dan cari persamaan JQ. Buat persamaan serentak dapatlah titik Q ni. Okey, kemudian nisbah KQ. Nisbah KQ dengan QL ni diguna formula pembahagi tembereng garis. Tapi dia fokus dekat koordinat X sahaja. Sebab nak tahu nisbah kita fokus dekat persamaan X sahajalah. Okey. Y pun boleh. Asalkan kalau guna sekarang ni M ni sini N, sini M. Okay, kalau kamu guna M atas ni pun tak apalah, tapi cikgu tengok pada working Hadif ni, Hadif wakilkan sini N, sini M. So dia fokus dekat koordinat X. So koordinat XK ni kena darab dengan N belah sana, tambah koordinat XL 5 ni kena darab dengan M. Okay, ni yang berlaku kat atas ni, bahagi dengan M tambah N. Memang formula dia kena bahagi dengan jumlah nisbah tembereng yang kita guna tu. Sama dengan 8. Kenapa 8? Sebab Q ni X dia ialah 8 kan. Ni, tengok ni. Q ni Hadif kira tadi X 8. Sebab itulah kena samakan dengan 8. So, bila dapat macam ni, jadikan dia hilangkan pecahan ni, bawa dia pergi darab. Kemudian kena samakan M belah kiri, N belah kanan. Ikutlah kalau nak N belah kiri pun tak apa, N belah kanan pun tak apa. Tapi maksudnya kat sini huruf perlainan kena asing. Kemudian asingkan pula huruf dengan nombor. Okay, so daripada sini kita dapat tahulah M ialah 1, N ialah 1. Tapi jangan tinggal jawapan macam tu kan cikgu kata. Kalau kamu dapat M tu 1, N tu 1, jawapan akhir kena tengok N tu ialah di antara N lah di antara Q dengan L dan satu lagi M tu di antara Q dengan K. So kena guna huruf yang soalan bagi lah. Sebab soalan tak bagi MN. MN tu apa boleh ubah yang kita guna je. Okay, jawapan akhir kena nyatakan semula ikut soalan. Okay, seterusnya Alisa nombor 10.
Okay, bisa tak ada. Jadi darjah sebelah ni POQ ialah graf bagi Y modulus 2X. Ni PQ ni nampak tak bentuk V ni. Graf bentuk V ialah graf modulus. Graf yang garisan graf tu semua berada di atas spaksi X sebab dia positif. R ialah titik pada OP. R ni berada pada OP dengan keadaan OR ialah set 45 unit. Dekat OR ni ialah set 45. Set 45. Dan O ialah asalan. O ni asalan titik 00. RS berserenjang dengan OP. Okay, ya. RS ni berserenjang dengan OP, ada tanda 90 darjah. Dan OR ni selari dengan TS. Okey, dia dah buat anak panah ni, garisan selari. Ni soalan TP5. Okey, koordinat R, S dan T. Okey, nak tahu koordinat R, S dan T. Jadi, maklumat yang kita ada, OR ni ialah set 45 jaraknya. Dan kita tahu bahawa O ni ialah titik asalan iaitu 0, 0. Okey, kemudian guna maklumat set 45 tu dan masukkan dalam formula jarak. Okay. So bila dapat formula jarak, R ni katalah kita tak tahu nilai titik R berapa, kita guna X, Y. Okay. So nak cari jarak antara R dengan O, dia akan jadi X tolak 0 iaitu X kepada O tu 0 kuasa 2 tambah dengan Y koordinat R tolak dengan Y koordinat asalan 0 kuasa 2 square root. So ni X tolak 0 ni dapat X square tambah Y tolak 0 ni akan dapat Y. So inilah yang Alisa tunjuk kat sini ya. Kenapa jadi macam ni? Sebab dia formula jarak. Okay. Kemudian disebabkan kedua-dua ni set, kita boleh abaikan lah. Kita boleh hapuskan set kiri dan set kanan, maka boleh ambil nilai X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 45 sahaja. Okey. Kemudian inilah persamaan pertama. Persamaan kedua ialah Y sama dengan negatif 2X. Kenapa Y sama dengan negatif 2X? Okey. Kita ada persamaan ni. Y sama dengan modulus 2X. Modulus cikgu kata dia persamaan V. Okey. Bila modulus ni, kalau kita nak buka modulus ni, dia akan jadi, okey, maksud dia graf yang belah kanan ni, okey ni X graf yang belah ni, dia ialah Y sama dengan 2X. Dan yang belah kiri ni, belah negatif ni, dia ialah Y sama dengan negatif 2X. Sebab kenapa macam ni? Okey, satu dia modulus. Modulus ni maksudnya dalam nilai ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif sebenarnya. Okey, dalam ni. Jadi nilai X kita tu boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Positif apabila keadaan graf kita duduk belah kanan X ni yang positif. Negatif apabila X kita duduk, graf kita duduk di belah kiri X. Negatif. Okey. So nilai 2X ni semua ni kita jadikan modulus sebab maksudnya modulus ni bukan X yang sentiasa positif, Y ni yang sentiasa positif. Sebab itulah garis tu dia naik atas. Sebab dia nak ambil Y yang sentiasa positif. Tapi X boleh jadi positif, X boleh jadi negatif. Sebab X graf ni melibatkan kiri dan kanan. Kiri dan kanan graf. Okay. Jadi bila kita nak buat persamaan serentak, satu lagi persamaan yang kita boleh ambil ialah persamaan garisan modulus yang belah kiri ni. So dia ialah Y sama dengan negatif 2X. That's why lah sini Y sama dengan negatif 2X. Okay, buat persamaan serentak. Okay, Alisa dia masukkan Y sama dengan negatif 2X, dia guna substitution method, dia masukkan dalam Y square ni. Okay, negatif 2X square. Selesaikan. Dia akan dapat X square sama dengan 9. X akan dapat, okay, square bila pindah jadi square root. Square root maksudnya plus minus kan? Sebab square tu dia boleh jadi sama ada positive number atau negative number. Okay, so X plus minus 3. So X mana yang logik? X tu positif 3 ke X negatif 3 untuk R? Yang logiknya ialah X negatif 3 lah sebab graf ni ialah duduk di belah kiri X. Sorry, di belah kiri paksi Y kan? Maksudnya X ni negatif. Okay. Bila X negatif 3, Y-nya berapa? Masukkanlah dalam persamaan yang kedua ni, dapatlah Y-nya negatif 2. Y-nya 6 kat sini, Y 6. So titik R adalah negatif 3, 6. Selesai titik R. Kita dah dapat R
Negatif 3, 6. So cikgu kalau cikgu dah dapat nilai tu, cikgu akan letak nilai yang betul lah sebab kita nak guna nilai-nilai ni sekejap lagi. Okey, S pula. Okey, lihat dekat S ni. Okey, kita tengok apa yang Alisa buat. Alisa dikata dia mencari keturunan OR dulu. Okey, keturunan OR sebab kita ada titik O asalan dan kita ada titik R negatif 3, 6. So cari keturunan dia buat formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 dia dapat negatif 2. Sekarang ni Alisa dia mencari persamaan RS. Okey, dia guna formula Y tolak Y1 M X tolak X1. Okey. Dia nak mencari persamaan RS tapi dia ada keturunan OR tadi kan. So sebabkan RS ni berserenjang dengan OR, so keturunan dia akan jadi 1/2 lah. Sebab negatif 2 dengan darab dengan keturunan RS tu dia akan dapat negatif 1. So keturunan RS sama dengan 1/2. That's why 1/2 kat sini. Okey, kemudian dia guna titik R tadi, negatif 3, 6, masukkan dalam persamaan, dia dapat persamaan 2Y sama dengan X tambah 15. Okey, persamaan RS dia dapat 2Y sama dengan X tambah 15. Okey, so cikgu tanda kat sini 2Y X tambah 15. Ni 2Y sama dengan X tambah 15. Okey, bila kita nak cari persamaan titik S berada di atas garisan itu. Titik S berada di atas garisan RS. Yang mana titik S ni juga berada atas paksi Y. Dan kita tahu titik yang berada atas paksi Y, X ni kosong, Y sahaja ada nilai. So titik S ni boleh ganti substitute masuk dalam persamaan RS. Sebab titik S ada atas garisan RS. So bila ganti, dia jadilah 2Y, okay. Di persamaan RS tadi, X ganti dengan kosong. Sebab kita tahu bahawa titik yang berada atas paksi Y, X-nya kosong. So bila kosong dapatlah Y 15/2. So S ialah kosong dan 15/2. Now nak cari T. T di sini. Okay. Dan T ni juga, dia lah titik persilangan kalau kita boleh tengok kan. Titik persilangan antara OQ dengan ST. Okay, so kita tengok Alisa dia buat. Mana titik T dia? Kat bawah ni. Yes, dia buat persamaan serentak. Dia ambil Y tolak 5, persamaan ST, dia buat dulu persamaan ST. Okey, dia cari dulu persamaan ST. ST ni tadi kita dah ada kosong Y. Y ni dah dapat 15/2 sini. Titik S ni dapat kosong 15/2. Okey, dia nak cari persamaan ST. ST ni selari dengan OR. OR tadi keturunan dah dapat dah negatif 2. So yang ni pun keturunan akan ada negatif 2. So boleh buat persamaan lah, guna Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Dia guna titik S. Okay, so dapatlah persamaan dia 2Y tambah 4X sama dengan 15. Okay, tu ST. So ST ni dia bersilang dengan OQ. So penjelasan OQ ni cikgu dah explain tadi. Okay, graf garisan yang belah kanan ni dia ialah Y sama dengan 2X. Sebab pada paksi X nilainya positif. So Y sama dengan 2X. Jadi itulah persamaan kita yang kedua, Y sama dengan 2X. Buat persamaan serentak macam biasa, dapatlah titik T 15/8, 15/4. T 15/8, 15/4. Okay, soalan B dia minta luas trapezium ORST. So kita dah ada nilai dah semua ORST, kita buatlah shoe list macam biasa dan dapatlah jawapan akhir. Okay. Cikgu prefer kalau jawapan tu kalau kamu kira kalkulator tu dapat perpuluhan, cuba convert dia ke dalam pecahan. Kalau dapat pecahan, tulis jawapan pecahan lah. Kalau tak boleh convert kepada pecahan, barulah ambil titik perpuluhan tu 4 angka bererti. Okay. Seterusnya nombor 11. Badrul. Badrul ada? Oh, Badrul tak ada. Okay, tak apa. So soalan 11 ni
P dan Q ialah 2 titik pada lengkung Y sama dengan 8 per X. Okey, 2 titik pada lengkung. Cari nilai H dan K. Dia ibaratnya kita ada lengkung. Lengkung ni katalah Y sama dengan 8 per X. Dan kita ada P dengan Q kat sini. P katalah P kat sini iaitu H8. Q kat sini K2. Okey. Cari nilai H dan nilai K. Cari nilai H dan nilai K. Okey, dia kata point P. Okey, disebabkan titik P ni duduk di atas lengkung Y sama dengan 8 per X. So, kita boleh ganti masuk titik P ni ke dalam persamaan ni. Y sama dengan 8 per X. So, inilah yang berlaku nah. Persamaan Y untuk point P, Y kita 8. Okey, 8. 8 per X. X kita untuk titik P ialah H. So, pindah-pindah dapat H1. Untuk point Q pun sama. Q duduk di atas lengkung ni, so kita boleh substitute masuk sahaja. Nah, titik yang ada atas persamaan tu boleh substitute masuk. So, Y sama dengan 8 per X. Y untuk titik Q ialah 2. X untuk titik Q ialah K. So, dapat 4. Cari persamaan PQ. Sekarang ni, P dah dapat sini 1. K dia jadi 4. Sini dah jadi 18 dengan 42 titik. So nak cari persamaan, buatlah macam biasa. Cari kecerunan. Okay, dan buatlah dalam persamaan Y tolak Y1 sama dengan M, X tolak 1 pun boleh. Macam yang ni, Bat dia guna persamaan guna kaedah kecerunan pun boleh akan dapat jawapan yang sama. Okay, jadi persamaan ni bila cikgu sambung titik, persamaan ni ialah Y sama dengan negatif 2X tambah 10. Y sama dengan negatif 2X tambah 10. Okey. Dengan menggunakan kaedah koordinat geometri, cari persamaan tangent kepada lengkung yang selari dengan PQ. Okey, first kena tahu tangent tu ialah apa. Okey, tangent ni ialah garisan yang menyentuh satu titik pada lengkung macam tu. Jadi cerita dia, tangent ni selari dengan PQ ni. Okey. Jadi, dengan menggunakan kaedah cari persamaan tangent kepada lengkung yang selari dengan PQ. So, ditanya persamaan tangent. Kita tengok Badru buat apa ni. Y sama dengan negatif 2X. Y sama dengan negatif 2X tambah K. And Y sama dengan 8 per X. Sekejap Okey. Ni cikgu rasa ni persamaan yang dia bina untuk lengkung, untuk garisan tangent ni. Sebab tangent kita tahu persamaan arm ialah Y sama dengan MX tambah C. Jadi untuk tangent ni kita hanya ada maklumat kecerunan sahaja sebab dia selari, maksudnya kecerunan tangent ni dia akan sama dengan kecerunan PQ iaitu negatif 2. So kecerunan tangent kita Y sama dengan negatif 2X. C ni kita tak tahu berapa sebab itulah Bat guna K. Okay, so ni ialah tangent punya persamaan. Dan Y sama dengan 8 per X, ini ialah lengkung. Okay, lengkung. Jadi apa yang Bat buat, dia dia samakan, dia substitute kedua-dua Y sama dengan 8 per X ni ke dalam persamaan tangent. Okay, ini lengkung. Okay. Dan didapatlah satu quadratic equation. Okay. Jadi persamaan kuadratik ni bila kita tengok tangent dengan lengkung, kamu dah belajar. Okay. Sifat-sifat punca dia apa? Punca-punca ni ialah B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Apa nama dia ni? Dua punca nyata, satu punca nyata. Sebab dia menyentuh satu titik X kat sini. So, B kuasa 2, dia buat B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Dia guna B tu negatif K, A dia guna 2, C dia guna 8. So, daripada C tu, dia dapatlah K. Okay, silap dia kat sini sikit. K kuasa 2 sama dengan 64. So, square root, kalau pindah kena plus minus 8.
So K, K tu sebenarnya ialah lintasan Y bagi persamaan tangent ni. Dia ada dua kemungkinan. Sama ada K tu positif 8 atau K tu negatif 8. Jadi kena buat dua-dua sebab soalan minta persamaan tangent. Okey. Ada nak tanya kat sini? Tak ada? Ada orang tak ni? Ada. Okey. Sebab cikgu baru tahu malam ni pun ada pelatihan MAPES tu kan. Tak apalah. Okey. Okey, yang ke-12 Ika. Ika ada? Tadi nampak Ika masuk tadi. Ika ada ni Ika. Teruskan. Soalan ke-12. Ika ni pilih mana? Okey, soalan 12 menunjukkan sebuah segi empat selari lah. A, B, C, D. Maksudnya A, B selari dengan C, D. A, D selari dengan C, B. Okey, dengan koordinat A dan B masing-masing. Okey, koordinat A, B ditulis dekat sini. Persamaan AD dah nyatakan. P ialah titik pada garis serenjang dari B ke AD. Okey, berserenjang. Dan AP, PD 1, 2. Okey. AP 1, PD kita 2. Buh ni sebelah tu siap-siap. Cari persamaan BP. Cari persamaan BP ni. So, nak cari persamaan kena ada titik. So, BP dah ada titik B. Dan kena ada kecerunan. So, kecerunan BP tak tahu. Tak boleh nak cari sebab tak tahu koordinat P. Kalau ada koordinat P, bolehlah cari guna formula Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Tapi ni tak boleh. So, kita kena buat persamaan garis kecerunan. Kita cari kecerunan AD. Sebab kecerunan AD tu nanti bila darab dengan kecerunan BP dapat negatif 1. Okay, so kita tengok kat sini. Equation of AD 5Y tolak X sama dengan 33. Okay, kat sini dia cari dulu kecerunan AD. So, nak cari kecerunan kita kena letak Y ni single kat sini supaya baru kita nampak M tu berapa. So, M dia 1/5. Kalau MAD 1/5, maka MBP kecerunan dengan dia mestilah negatif 5. Okay. So masukkan, dah dapat dah, masukkan dalam persamaan Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1 yang mana M kita negatif 5 dan titik yang kita akan gunakan adalah titik B lah cikgu kata tadi kan, negatif 2 dan 1. Dapat persamaan dia. Okay. Seterusnya, koordinat P, D dan C. Koordinat P ni dah ada persamaan BP tadi. Ada persamaan AD. So koordinat P ni guna sahaja persamaan serentak. Okay. Ni persamaan serentak dia. Ika dia tak buat persamaan serentak tiba-tiba dapat terus P negatif 36. Sini cara dapat persamaan serentak. Cari P. Guna persamaan serentak. Okay. So ni kaedah dia. Dia guna kaedah penggantian. So ni 5Y tolak X sama dengan 33 ni persamaan AD. Okay, ni persamaan AD. Okay, kemudian Y tambah 5X tambah 9 ni persamaan BP. Ni BP. Okay, so dia buat substitution method dapat jawapan P. Selesai P, now D. D ni pula dia ialah titik persilangan antara AD dengan CD. Okay, so kita tengok. Point A, okay, A dah ada, P dah ada. Oh tak. Memang dia titik persilangan tapi kita boleh guna nisbah 1, 2 ni. Boleh guna pembahagi tembereng garis. Sebab P dah ada nilai, P kita dapat, tengok gambar ni lah, P dah dapat negatif 36. P dapat negatif 36. Sini tadi 1, nisbah AP 1, PD 2. So boleh dapat D. Cara dia ialah, okay, 2. Okay, 2 ni didarab dengan negatif 8 tambah 1 darab dengan X.
D kita akan guna X tak tahu lagi, bahagi dengan nisbah dia. Jumlah nisbah 1 tambah 2, 3. Kemudian yang ni koordinat Y pula. Koordinat Y ni 2 ni nisbah 2 darab dengan 5 koordinat Y dia. 1 darab dengan YD bahagi dengan hasil tambah nisbah 1 tambah 2 kita akan dapat P ni. Negatif 3 dengan 6. So yang ni untuk negatif 3, yang ni untuk 6. Selesaikan dapatlah D kita 7, 8. Okey. Untuk koordinat C, dia kata kecerunan DC sama dengan kecerunan AB. Kecerunan DC sama dengan kecerunan AB, betul? So dia guna daripada persamaan ni dia mencari, dia dapatkan persamaan. Dapatkan persamaan garisan DC ni. DC. So dimasukkan nilai kecerunan DC, D kita ada 78, C guna XY lah sebab ada XY kat sini. AB ni pula dia guna titik negatif 85 dengan titik B negatif 21. So dia selesaikan, hilangkan pecahan semua-semua, dapatlah sekali persamaan DC ialah 3Y sama dengan negatif 2X tambah 38. 3Y sama dengan negatif 2X tambah 38. Okay. Lepas tu dia buat apa ni? Dia kata kecerunan BC sama dengan kecerunan AD. Okey. Iaitu kecerunan BC, okey, ni titik B, negatif 21 dengan titik C, XY. AD pula dapat dah kecerunan AD tadi 1/5. Oh, ni didapatkan persamaan BC. Ni persamaan BC. Ni persamaan CD tadi. CD. So dia buat persamaan serentak. Yes, dia guna substitution method. X ni dimasukkan dalam ni. Lepas tu diselesaikan dapat Y, dapat X 13/4. Dapatlah koordinat C 13/4. Seterusnya luas bagi 4 selari A, B, C, D. Now A dah ada, B dah ada. A dah ada, B dah ada, C pun ada, D pun dah ada. So buat shoelace. Dia buat shoelace. Tapi Ika tak tunjuk shoelace ni. So hilang markah kalau ikut dalam SPM lah. Dia kena ada juga yang tunjuk shoelace tu. 1/2, negatif 8, 5. Cikgu tak tahulah susunan Ika ni ikut arah jam ke lawan arah jam. Tapi kena ada benda ni Wajib tunjuk. Barulah pemeriksa tahu. Ni kaedah shoelace. Okay, kita kena tunjuk detail dekat pemeriksa. Working, mudahkan dia. Okay, selesailah buat shoelace dapat 78 unit. Okay, seterusnya soalan 13. Fatimah ada tak? Penat lah bercakap. Tak ada Ada cikgu. Lega ada. Okay, teruskan Fatimah. Okay. Okay, soalan 13. In the diagram on the right, AC and BD are the diameter of the circle with center E. Points AC and D are -1, -2, 7, 4 and 0, 5 respectively. A. Find the coordinates of E and B. So nak cari E adalah midpoint of AC. Kita guna formula nak cari midpoint, masukkan nilai dia. -1 plus 7/2, -2 plus 4/2. Then coordinates E, 3 dapat 3, 1. Lepas tu nak cari koordinat B, kita guna formula midpoint juga sebab E midpoint of D dengan B. Then nak cari X dengan Y, X plus 0/2 equal to 3, X dapat 6. Y plus 5/2 is equal to 1, Y dapat -3. So koordinat dia E 3, 1 and B 6, -3. B, what type of quadrilateral is ABCD? So first kita cari sama ada dia perpendicular atau tak. Gradient AD dengan gradient AB. Masukkan nilai dia untuk cari gradient dan dapat -1.
So AD is perpendicular to AB. Lepas tu cari DC dengan CB pula. Cari gradient dia dan kita dapat -1. So DC is perpendicular to CB. Lepas tu kita cari distance setiap line. AD guna formula distance dan dapat surd 50. Lepas tu cari distance DC, dapat surd 50 juga. CB surd 50, BA surd 50. So AD is perpendicular to AB and DC is perpendicular to CB. Distance AD sama dengan DC sama dengan CB sama dengan BA. So the quadrilateral ABCD is a square. Okay, thank you Fatimatun. So masuk kat sini cikgu nak explain sikit yang soalan yang kedua tu pasal what type of quadrilateral tu. Okay, apakah jenis sisi empat? Sisi empat ni dia boleh jadi segi apa? Segi empat tepat, segi empat sama. So kita tahu sisi empat tu dia berserenjang kan? Sisi empat dengan segi empat tepat, kita tahu semua berserenjang sini 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. So kita kena buktikan, okay, bila kita dapat -1, yes, kita dah buktikan yang dia ni semuanya berserenjang antara satu sama lain 90 darjah. Dan kita nak tahu pula dia ni segi empat tepat ke segi empat sama. So kena tengok panjang dia. That's why kat sini Fatimatun kira semuanya surd 50, surd 50. Semua sisi dia sama panjang. So barulah kita boleh kata dia ialah sisi empat sama. Quadrilateral. Okay. Soalan 14, Zimam. Tadi nampak Zimam masuk tadi? Tak ada ke? Okay, soalan Zimam ni soalan TP5. Dia macam dia relate koordinat geometri dengan situasi harian. Okay. Jadi setiap awal bulan, sebuah syarikat penerbitan majalah menjual X naskah majalah. So X tu variable dia untuk naskah majalah dengan harga RM6 senaskah. Kos bagi kos senaskah majalah adalah RM2. Dan pada setiap awal bulan syarikat itu dibayar kos tetap sebanyak RM400. Setiap bulan kena keluar RM400. Tak kira kos penjualan macam mana pun kena keluar. Macam maintenance lah kan. Untuk cetak, simpan dan penghantaran. Tuliskan persamaan yang menghubungkan keuntungan P dalam ringgit Malaysia dengan bilangan naskah yang terjual. Jadi, okay. Cikgu cuba fahamkan apa yang Ziman tulis ni. Dia kata 6X tolak 2X tolak 400. 6 ni rasanya RM6 senaskah. X ni ialah bilangan naskah majalah. Okay, 6X. Sebab dia nak kira, nak menghubungkan keuntungan dengan bilangan naskah. Okay, kita nak menghubungkan keuntungan dengan bilangan naskah. So kena tahu berapa jual kan 6X tapi kena tolak dengan kos. Bila ni jual 6X. Ni kos. So daripada sini dah dapat keuntungan tetapi maintenance ada setiap bulan 400. So keuntungan kita boleh kira guna persamaan P sama dengan 4X tolak 400. Maksudnya persamaan ni kita boleh kira direct keuntungan kalau contohnya naskah tu terjual 20. Contohlah naskah terjual 20 pada bulan tu. So berapa keuntungan bersih yang dia dapat? Masukkan saja X dengan 20. Kira-kira negatif. Tak untung, rugi. Macam tu. So daripada soalan ni, daripada persamaan ni, soalan boleh alter macam-macam tau. Dia boleh tanya kamu, berapakah nilai minimum X supaya ada untung? Macam tu. Okay, tak apalah teruskan. B, lukis graf. Lukis. Selalunya kalau lukis ni kena pakai kertas graf. Kalau dia kata lakar, barulah kita sketch pada kertas skrip, pada itulah kertas bukan kertas graf. Okay. Daripada graf yang dilukis, cari keuntungan yang diperoleh jika 500 naskah majalah terjual. 500 ni X. Jadi kita tengok Zimam dia guna, okay. Kayaknya dia pandai lah dia guna skala X ni 100, 200, 300, 400, 500. Okay, kita kena logik sebab skala tak diberi. So kita nak cari X 500. Skala ada 500. Jangan pergi guna X 1, 2, 3 jenuh 500 pada ujung sana. Okay. Cari keuntungan yang diperoleh jika 500 naskah markah terjual. So 500 ini nak cari P. Keuntungan dia berapa ni? 1,600.
Sebab 1 ni 100. Okey. Tapi pentingnya kat sini, kalau cikgu dalam SPM, kalau dalam SPM memang betul jawapan 1600. Okey, tengok pula soalan kedua, hitung bilangan naskah jika keuntungan yang diperoleh 1000. Keuntungan 1000 berapa X naskah? So kita akan letak 1000, kita akan baca dapat jawapan kat sini kan. Kita akan dapat 350. Memang betul jawapan Zimam, tapi dalam SPM salah. Sebab apa jangan tanya kamu? Siapa tahu? Tu tak tahu? Tahu tak ni? Tak Tahu tahu tak? cikgu. Tak tahu. Okey. Tengok soalan. Daripada graf yang dilukis. Jadi bila X 500, Y kita 1006. So cara kerja dia macam ni saja. X sama dengan 500, Y sama dengan 1600. So keuntungan sama dengan RM 1600. Hak ni yang skema betul sebab dia kata daripada graf. Ni nampak kira-kira tak mau. Kalau soalan exam atau SPM dia kata daripada graf memang tak ada working. Working hanya kita untuk check. Untuk kamu sendiri check betul ke tak. Boleh nak check tapi jangan tunjuk kat pemeriksa yang kamu pergi buat benda ni. Nah, tak mau. Hak ni pun sama. Hak ni dia akan jadi 1000 kan maksudnya. Working dia akan jadi macam ni je. Pada mana pen ni? Pada koordinat Y kamu tengok 1000, kamu dapat X kamu 350. So maksudnya bilangan naskah, sebab X tu merujuk kepada bilangan naskah. Sama dengan 350. Okay, benda ni penting ni teknik menjawab. Alright. So selesai untuk latihan intensif 7.4 dalam latihan pengukuhan. Saya nak save. Okay, sekarang nak pergi pada vektor. Okay, nampak tak latihan intensif 8.1? Ke tak nampak? Nampak kan? Okay. Okay, teruskan. Afi ada Afi? Vektor. Ada cikgu. Alright, teruskan Afi. Okay. First kita kena keluarkan dulu. Dia nak cari AB dalam sebutan U. Jadinya kita keluarkan tulis modulus AB sama dengan 6 dan modulus DC sama dengan 2. Kita bahagi, lepas tu dapat 3 DC. Sebab dapat 3 DC tu kita nak dalam sebutan U. Jadinya AB sama dengan 3U. Okay, thank you Afi. Okay, jadi maklumat yang dibagi ni kita nyatakan AB ni ialah panjang 6 ni ialah panjang AB. So bila dalam vektor nak bagi tahu tu ialah nilai, kita letak modulus. Dia tak ada apa-apa maksud pun tau. Dia hanyalah untuk menyatakan bahawa 6 ini ialah nilai panjang garisan AB. Tu sahaja. Okay. Cuma ni vektor AB tu ialah vektor 2 titik. That's why lah kalau dalam vektor magnitude kena letak modulus. Hanya nak menyatakan bahawa nilai. Okay. So DC 2 sama juga kena letak magnitude. Okay. Jadi sekarang ni bila kita potong ni 2 dengan 6, 3. So DC ni kita bawa dia pergi sana. DC bawa pergi sana, dia akan jadi AB sama dengan 3 DC. Ni persamaan ni. Perkaitan antara AB dengan DC ialah AB ni ialah 3 kali ganda vektor DC. So DC dia ialah vektor U. So AB sama dengan 3U. Okay. Adlina? Ada tak? Okay, teruskan. Dalam ajar di sebelah, AB dan DC adalah selari. Diberi DC sama dengan 1/3 AB dan magnitude DC sama dengan 4 cm. 2A cari nilai magnitude AB. Okay, berdasarkan
pernyataan yang dibagi DC sama dengan 1/3 AB. So AB nak cari magnitude AB tu sama dengan 3 DC. Nak cari nilai magnitude AB, 3 darab dengan 4. 4 tu dia bagi dah magnitude DC tu sama dengan 4 cm. So dapat 12 cm. Tu untuk soalan B. Jika AE sama dengan 6A dan ED sama dengan 2B, ungkapkan isi dalam sebutan A. Isi dia bagi AE dia bagi 6A. Nak cari isi 6A tu per dengan 3 dapat 2A. Lepas tu dia suruh kita ungkapkan BE dalam sebutan B. ED dia bagi 2B. Nak cari BE, 2B darab dengan 3 akan dapat 6B. Okay, thank you Adlina. Jadi cikgu rasa hak petang 2A ni tak ada masalah. Kan? Bila nak cari-cari AB, kita ada formula ni. Bukan formula lah, dia punya hubungan antara DC dengan AB. So bila dia nak tahu AB ni pindahlah 1/3 ke sana jadi 3 DC. DC tahu dah 4 soalan bagi. So AB panjangnya 12. Lepas tu yang ni, yang B1 ni dia nak EC tau. EC ni. Okay, dari perkadaran ni macam contoh last dalam lesson hari Ahad baru ni. Yang kes perkadaran tu. Jadi kita tengok ni DC ni 4, AB 12. Maksudnya gambar rajah besar ni dia adalah 3 kali ganda gambar rajah kecil. So bila dia nak tahu EC ni dalam sebutan A. Dalam sebutan A kita ada sebutan A ni dekat vektor AE. AE ni 6A. Kita tahu AE ni nilai 3 kali ganda daripada EC. So nak tahu EC 6A bahagilah dengan 3 kali ganda. Dapatlah EC tu 2A. BE pun sama. BE ni 3 kali ganda ED. 3 kali ganda ED. Line yang sama ED lah 2B. So kali 3 dapat 6B. Okay. Seterusnya Farah Adibah. Tadi nampak Farah masuk. Okay. Diberi bahawa AB 4X dan AC 6X tunjukkan bahawa A, B dan C adalah segaris. So nak bagi jadi dia garis kena jadikan ABAC tu kena ada pemalar. Pemalar ni K ni nombor lah. So macam mana persamaan ABAC ni, dua-dua ni ke dalam bentuk macam ni. Cara dia ialah kita bahagikan. AB bahagi dengan AC. AB ialah 4X, AC ialah 6X. Bila bahagi perkecilkan dapat 2/3. Kemudian AC ni bawa pergi sana jadilah 2/3 AC. Nampak tak persamaan ni dah sama macam persamaan segaris. Yang mana K ialah 2/3. Jadi AB dan AC adalah selari oleh sebab A adalah titik sepunya maka AB dan C adalah segaris. Yes. Persamaan ni ialah persamaan selari. Nak menunjukkan sesuatu dua vektor tu adalah selari, kita kena tukar dua vektor tu kepada persamaan macam ni. Itu satu yang pertama. Daripada cerita selari tu ada garisan yang segaris, ada garisan yang tak segaris kan? Jadi kalau nak tahu segaris mesti ada titik yang sama, titik sepunya. Jadi kat sini A lah yang sama sebab kat kiri ada A, kat B pun ada titik, kat kanan pun ada titik A. So dia ialah segaris lah sebab A ialah titik sepunya. Okay. Seterusnya Natasha Hanim. Tak ada cukup? Tak ada kan? Natasha Hanim tak ada. Okay. Cerita dia ialah vektor A dan vektor B adalah bukan sifar dan tidak selari. Okey, kalau tak selari maksudnya pemalar depan vektor A sama dengan kosong, pemalar depan vektor B pun sama dengan kosong. Dia suruh cari nilai H dan K. Okey, samakanlah H tambah K sama dengan kosong, H tolak K tambah 1 sama dengan kosong. Okey, buatlah persamaan serentak. Buat persamaan serentak. Dapatlah 2K tolak 1, K ialah 1/2. So nak tahu H, masukkan saja mana-mana bersamaan 1 dan 2. H dapat negatif 1/2. Selesai. Okay, soalan yang terakhir. Hanim, Iris.
Jadi soalan 5, diberi PQ sama dengan dalam kurungan K tambah 2 vektor X tambah 4 vektor Y. Jika PQ dipanjangkan kepada titik R dengan keadaan QR sama dengan H vektor X tambah vektor Y, ungkapkan K dalam sebutan H. Okey, jadi daripada soalan kita dapat tahu bahawa P ke Q dan P ke R adalah selari. So step yang pertama kita tulis balik equation PQ iaitu dalam kurungan K tambah 2 vektor X tambah 4 vektor Y sama dengan, jadi sebelum kita tulis equation yang kedua iaitu equation QR, kita rujuk kepada muka surat 219. Vektor A dan vektor B adalah selari jika dan hanya jika vektor A sama dengan K vektor B dengan keadaan K ialah pemalar. Maknanya sebelum equation QR, dia kena ada pemalar. Tapi dalam equation ni kita tak boleh guna K sebab K dah ada dalam equation yang PQ tu. So kita gantikan dia dengan simbol lambda. So kita tulis lambda dalam kurungan H vektor X tambah vektor Y. Okay. So sekarang ni kita akan cari persamaan. So kita cari persamaan yang pertama. Kita rujuk kepada vektor X yang ada pada dua-dua equation. So kita tengok equation PQ, kita dapat K tambah 2 vektor X. Daripada equation QR, kita dapat lambda H vektor X. So persamaan pertama kita dapat K tambah 2 sama dengan lambda H. Vektor X tak payah tulis dah. So kita cari persamaan yang kedua pula. Kita tengok daripada equation PQ, kita dapat 4 vektor Y. Daripada equation QR kita dapat lambda vektor Y. Sebab kita lambda tu dia darabkan dengan vektor Y dalam kurungan. So dia dapat lambda vektor Y. Jadi equation, maafkan saya. Jadi persamaan kedua kita dapat 4 sama dengan lambda. So lepas tu kita gantikan 2 dalam 1. Jadi kita akan dapat K tambah 2 sama dengan 4H. 4 tu, simbol lambda tu dah digantikan dengan nombor 4. Maknanya simbol lambda tu dah tak ada. So kita dalam soalan dia minta ungkapkan K dalam sebutan H. Jadi kita pindahkan 2 ke kanan. So jawapan dia dapatlah K sama dengan 4H tolak 2. Itu sahaja. Okay. Alright. Jadi betul yang macam Hanin beritahu tadi, diberi PQ, ada vektor PQ dipanjangkan kepada titik R. So PQR tu dia macam segaris kan? Segaris maksudnya selari. Persamaan arm vektor bagi selari mestilah vektor PQ sama dengan K, pemalar QR. Sebab QR kan vektor yang terlibat kat sini, PQ dengan QR. Jadi vektor PQ ialah 3K tambah 2 vektor X tambah 4Y sama dengan K. Macam yang Hanim kata betul lah ya. Tak gunalah K sebab dalam soalan dah ada K, kita boleh guna lambda. Ikutlah nak guna huruf apa pun asalkan berlainan macam huruf, tak ada dalam huruf kat sini lah. QR, HS tambah Y. Okey, yang belah kanan ni boleh expand dapat macam ni. Okey. Jadi kalau perhatikan persamaan kiri dan kanan, sini ada vektor X, vektor Y, sini pun ada vektor X, vektor Y. So kita boleh compare. Okey, kita boleh compare. Dia nak ungkapkan K dan sebutan H. So K duduk di depan vektor X, H pun duduk di depan vektor X. Jadi kita boleh compare yang vektor X sahaja. Maksudnya pemalar kepada vektor X ialah yang ni. Untuk belah kanan pemalar untuk vektor X lah ni. So kedua-dua pemalar ni sama sebab vektor X, dua-dua vektor X. Kiri dan kanan vektor X. So pemalar sama kan. Okay, tu yang pertama. Untuk yang kedua, dia pakai pen lain. Vektor Y, pemalar dia 4. Belah kiri, belah kanan, pemalar dia ialah lambda. So kat sini kita tahu lambda sama dengan 4. So ni dapat sini lambda sama dengan 4. Lambda sama dengan 4 ni boleh masuk dalam persamaan yang purple ni. K tambah 2 sama dengan lambda H tu, lambda boleh guna 4. So pindah-pindah dapat K. Okay. So selesailah perbincangan, bukan perbincangan sangat lah macam cikgu yang banyak cakap ni. Okay, ada soalan nak tanya tak mengenai bab 7 ke, bab vektor ni ke?